Assalamualaikum geng, welcome back. Kali ni tak buat aiskrim tapi kita bercerita tentang strategi berniaga. Okey, yang kita lagi beberapa minggu lagi insya-Allah dipanjangkan umur akan menyambut bulan puasa untuk tahun 2021. Okey, untuk tahun ni kita masih lagi dalam keadaan situasi pandemik macam tahun lepas. Di mana ramai yang peniaga lah contohnya tak dapat berniaga untuk bazar Ramadan, khususnya macam cikgu pun tak dapat nak supply aiskrim pada restoran yang untuk dia punya buffet, yang macam-macam lagi. Dan ada juga yang hilang pekerjaan ataupun nak cari tambah pendapatan. So kali ni cikgu nak share macam mana nak mula berniaga daripada rumah dengan insya-Allah 5 langkah mudah. Okey, kita mulakan dengan langkah pertama, iaitu kita tentukan apa yang kita nak jual. Dan lagi penting apa yang orang nak makan lah. Okey, apa yang kita hot selling lah masa bulan puasa kan. Mungkin macam power viral ke, ataupun lagi mudah sebenarnya apa yang kita dah biasa masak. Okey, kita dah biasa buat nasi ayam ke, nasi kerabu ke, ataupun mungkin kita buat puding sagu ke, ataupun kuih-kuih lah. Itu bergantung pada expertise masing-masing, apa yang kita dah biasa buat. Mungkin sebelum ni kita buat sikit, dan lepas ni bila kita nak berniaga, kita kena fikirkan macam mana nak buat banyak pula. Okey, yang kalau tak nak buat, mungkin kita tak ada masa ataupun kita bekerja, kita jual produk orang lain pun boleh. Kita boleh jual produk orang lain. Kita cari siapa-siapa yang nak cari ejen ke, okey macam tu lah. Dan biasa macam krepek jual, kuih raya. Okey, itu langkah pertama. Langkah kedua, kita cuba buat resepi yang kita nak jual tu. Okey, macam tadi cakap, sebaiknya benda yang kita dah biasa buat kan. Kalau benda baru buat, mungkin kadang sedap, kadang tak sedap. Kalau tak sedap macam tak best lah kalau nak jual kan. So kita buat yang kita biasa buat dan orang biasa cakap sedap. Okey, dan mungkin kali ni kita nak cuba buat banyak sikit. Contoh macam puding sagu. Puding sagu gula Melaka biasanya kita dah buat untuk makan family, buat sikit-sikit je. Tapi mungkin kali ni kita cuba buat 30 ke 40 ataupun 20 dulu lah kan, katakan. Okey, langkah kedua kat sini maksudnya kita dah boleh kira kos. Kita boleh mula cari bahan-bahan, packaging, ataupun kalau kita nak template stiker ke, bolehlah start design simple-simple dulu. Okey, itu langkah kedua. Kemudian langkah ketiga adalah kita ambil yang kita masak ataupun yang kita jadi ejen tadi tu, kita ambil gambar dan kita paling senang lah, mudah kan, kita share dekat social media lah, Facebook ke, Instagram ke. Nak start buka akaun, bolehlah start buka akaun kan. So dari situ kita biasa kalau makanan lah senang jual. Bila orang tengok, terliur sedapnya, kau jual ke nanti? Aku jual bulan puasa nanti. Bolehlah start macam tu. Dan kita dapatkan feedback orang, ataupun kita nak perbaiki resepi. Daripada situ kita dah boleh mula. Kemudian langkah keempat. Okey, langkah keempat, kita bukan hack lah, kita cari kawasan terdekat. Contoh dekat Facebook, kan ada banyak Facebook group community. Contoh kalau orang Ampang, dia cari community Ampang. Kalau macam area cikgu Bangi Putrajaya, dia ada grup Padang Baru Bangi, grup Bangi Kajang, bagi Kajang Sri Kemangan Putrajaya Delivery. Kita post kita punya gambar-gambar kat situ. Paling penting, yang bestnya kita dapatkan pre-order. Kita dapatkan pre-order. Daripada dapatkan pre-order, lagi jimat supaya kita boleh agak berapa kita nak buat untuk permulaan. Okey, tu tadi langkah keempat. Dan langkah
Terakhir sekali langkah kelima, iaitu tadi dah ada orang pre-order semua kan. So kita dah boleh start lah. Yang penting adalah kita buat database customer. Itu penting, database customer. Kita cari orang ni nama apa, daripada mana, nombor telefon. So kita boleh tahu. Dan daripada situ sebenarnya ada yang dia pula rajin menjual ataupun dia pula rajin ambil order. Katakanlah dia duduk apartmen ataupun perumahan kawasan sekian-sekian. Okey, kawasan ni kita dah tentukan customer dia. Katakanlah orang CA, dia akan order katakanlah 20 pack lah, 20 pack nasi ayam. So kita dah ready untuk dia. Kita buat database, nama, nombor telefon, tempat dia. Di sini nanti lepas puasa paraya, kita masih boleh menjual pada dia. Macam tahun lepas kita ada had tak boleh lebih dari 10 km apa semua kan. Daripada situ mungkin aim kawasan yang terdekat dulu. Kemudian kalau ada, tapi sekarang ni dah boleh rentas daerah kan. So mungkin boleh pergi jauh sikit. Okey, tahun lepas sebenarnya alhamdulillah, walaupun kita tak boleh pergi jauh, tapi cikgu alhamdulillah boleh hantar aiskrim. Cikgu duduk Bangi, boleh hantar aiskrim sampai Johor, Penang Utara, cuma belah Pantai Timur tak boleh nak hantar lagi sebab transporter yang cikgu pakai tu dia tak cover area sana. So kita duduk kat rumah. Sekarang kan banyak ninja van lah apa semua tu, dan perkhidmatan ni semua sebenarnya pun boleh digunakan untuk penghantaran. Tapi kalau produk yang kita cepat basi tu susah sikit lah. Macam produk frozen ataupun yang kering macam kuih-kuih mungkin senang. Macam cikgu hantar aiskrim kat negeri-negeri lain tu, kita pakai dry ice dengan box putih je. Sekejap. Box putih macam ni je. Box putih macam ni je. So kita letak dry ice dan kita benda ni terus sampai ke depan pintu rumah customer ataupun kita punya mini agent lah, macam tu. So kita katakanlah kita hantar dekat Johor. Kemudian customer yang area Johor luas sangat kan, JB kawasan mana cikgu tak ingat kawasan mana. Dia adalah kawasan kat JB tu. Okey, kawasan kat JB tu dia ambil banyak. Kemudian orang lain akan pick up kat dia. Kemudian ada cikgu hantar dekat Penang, Perak pun ada yang kita stop by dia punya ikut kawasan lah. Tapi tu pun cikgu tak keluar. Cikgu pakai memang transporter yang dia boleh. Tu dia khas untuk dia hantar coklat, bunga, fresh produk. Okey, cikgu pakai Bun 4 rasanya. Bun 4 delivery. Dia memang hantar hantar dalam tempoh 8 jam. So biasanya dia akan pick up dalam tengah hari macam tu, malam sampai. So cikgu happy sangat aiskrim sampai dekat customer yang jauh-jauh. Pengalaman cikgu sebenarnya. So, mungkin banyak lagi nak cerita. Tapi siapa yang pernah berniaga, yang dah lama berniaga, boleh share dekat komen. Dan okey, yang bagi geng-geng aiskrim, cikgu sebenarnya ada beberapa ibu, itu ibu
ada 9 e-book sebenarnya tapi kita nak share e-book artisan aiskrim, iaitu aiskrim premium lah. Dia ada cara pembuatan guna mixer dan guna mesin sekaligus. So bagi yang tak ada mesin boleh guna mixer lah, mixer cake tu. Okey, yang ada bukan tentang resepi je lah, ada tentang macam pengangkutan, strategi perniagaan. Dan kita ada lagi satu e-book, e-book Lubuk Rezeki Aiskrim. Okey, yang Lubuk Rezeki Aiskrim ni bukan cikgu seorang je punya input, ada geng-geng aiskrim yang lain. Macam cikgu buat hard aiskrim yang skup-skup tu lah. Ada geng-geng yang lain buat popsicle, buat froyo, ada macam-macam jenis lah. Aiskrim Malaysia, okey, Aiskrim Malaysia ada. So dalam tu ada cara-cara aiskrim popsicle, strategi perniagaan yang berbeza-beza lah. Jadi bagi yang geng aiskrim, boleh follow geng kami dekat Facebook group Halal Aiskrim Academy. Kita biasa sharing kat situ, ataupun boleh PM cikgu kat situ lah untuk dapatkan e-book, dan kita ada juga video. Kita ada juga video cara pembuatan guna mixer, guna mesin, dan terbaru insya-Allah ada video cara pembuatan aiskrim cheese. Okey, yang ini memang cikgu punya hot selling, dan kita ada juga yang anak-anak murid pula kan, yang geng-geng yang pernah join lah, yang jual cheese aiskrim ni pun kita memang dapat permintaan. Okey, bukan cheese sajalah, macam-macam lah, macam jenis aiskrim. Okey, so okey, setakat ini sahaja. Selamat berpuasa, dan insya-Allah semoga ibadah kita diberkati. Dan lagi satu, kita doa semoga pandemik ini akan kita pergi jauh-jauh lah. Okey, semoga rezeki kita kembali rancak macam dulu. Sekarang pun boleh rancak sebenarnya dengan cara-cara kita tersendiri. InsyaAllah rezeki Allah itu sentiasa ada. So cikgu nak caw dulu. Okay, Assalamualaikum. Hai, jumpa lagi. Jangan lupa subscribe. Nanti kita akan share resepi aiskrim dan macam dessert lah, dessert untuk bulan puasa raya. Kita ada aiskrim tema kurma, kita ada aiskrim tema kuih raya. Aiskrim tema kuih raya tu yang best sekali. Dan tahun lepas memang kami punya hot selling juga, macam Almond London, Red Velvet tak buat lagi tahun lepas. Red Velvet kita buat tahun ni. Mazola, okay, hot selling tahun lepas, jam tart, aiskrim jam tart, aiskrim Almond London, dan juga aiskrim Mazola, peanut butter lah saya cakap. So tadi dah apa ni, bab-bab ni. Okay, so sekian, Assalamualaikum, selamat berpuasa.